Assalamualaikum pada semua kawan-kawan ni Cik Aizan. Waalaikumsalam. Boleh Kak Aizan guna bahasa Kak Aizan boleh? Tak apa, ikut je. Ikut Okey. selesa. Tak payah ni. Takut. Okey, malam ni Kak Aizan dipanggil Tuan Adam lah untuk buat perkongsian. Sebenarnya memang rasa gugup, rasa takut tapi Kak Aizan buang ke tepi dulu rasa gugup. Kak Aizan nak kongsikan pengalaman Kak Aizan punya apa yang Kak Aizan rasa daripada awal sampai ke hari ni. Boleh Kak Aizan mula tak? Boleh, silakan. Okey. Betul. Kak Aizan nak kita dulu dah. Okey. Pada mulanya, macam mana Kak Aizan nak kenal dengan Phone Life? Okay, sebelum Kak Aizan kenal dengan Phone Life pada tahun 2000. Kenalkan diri dulu Kak. Siapa di nama, berasal nama dulu. Okey. Diri dulu. Profession apa. Dia pun nak tahu juga siapakah orang yang hebat ni. Okey. Minta maaf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu siapa? Okey Kak. Ustaz Nazri. Okey, nama saya Nuriza binti Mak Saleh. Saya daripada Kulim, Kedah. Okey, dekat dengan Tuan Adam, dekat dengan Kujen Golf, dengan Puan Laili, dekat dengan Puan Nas. Hilap Kak Aizan kenal dia lambat. Kalau kita kenal awal, Kak Aizan dah lama tau. Gigi pada Tuan Adam pun. Okey. Sebelum Kak Aizan buat Phone Life ni, Kak Aizan dulu seorang peniaga nasi lemak je tau. Kak Aizan jual nasi lemak pada tahun 2020. Kak Aizan jual nasi lemak awal-awal. Okey, bila Kak Aizan jual nasi lemak, Kak Aizan bangkit pukul 3 pagi, Kak Aizan dah start masak ataupun malam Kak Aizan dah masak. Masa Kak Aizan memang tak cukup, memang sibuk lah waktu tu. Malam Kak Aizan dah masak sambal, Kak Aizan nak masak apa semua. Okey, pagi Kak Aizan nak kena masak nasi, Kak Aizan dah bangkit pukul 5 pagi, Kak Aizan dah keluar daripada rumah nak pergi jual nasi lemak Kak Aizan tu. Okey, bila Kak Aizan dah jual nasi lemak, dalam keadaan Kak Aizan jual, sebenarnya masa tu Kak Aizan dah sakit lah. Kak Aizan dah ada penyakit. Kak Aizan ni banyak penyakit sebenarnya. Kak Aizan ada asma, Kak Aizan ada sis, Kak Aizan jual nasi lemak. Masa tu masa Kak Aizan jual nasi lemak tu, Kak Aizan dah buat, memang Kak Aizan dah ada penyakit dah, kebas-kebas tangan apa semua, Kak Aizan dah ada penyakit semua tu. Tapi masa kebas tu tak teruk sangat. Kak Aizan buat Kak Aizan jual nasi lemak apa semua, Kak Aizan dapat, macam nak buat Kak Aizan jual nasi lemak tu, pagi-pagi memang sibuk lah. Memang tak ada masa dengan suami, memang malam-malam Kak Aizan dah nak masak, pukul 12 Kak Aizan tak masuk tidur lagi. Esok pagi pukul 2, pukul 3 Kak Aizan dah nak bangun. Kak Aizan dah nak pergi jual, Kak Aizan nak bangkit nak masak nasi. Pukul 5 Kak Aizan dah nak keluar, nak pergi jual nasi lemak. Suami Kak Aizan pergi kerja pun memang Kak Aizan tak ada masa tengok dia. Dia lalu kat depan Kak Aizan, kat depan kedai Kak Aizan tu, Kak Aizan cuma tengok, bagi Kak Aizan nasi bungkus, pergi hantar ke dia, salam, di situ dia salam, dia potong. Tak mengajuk ke? Dia taklah merajuk sebab dia faham masa tu Kak Aizan niaga kan. Kak Aizan niat nak tolong dia, nak bantu suami Kak Aizan tu nak pergi, sebab masa anak Kak Aizan belajar 3 orang, 2 orang duduk U, seorang duduk poli. So pendapatan gaji memang tak cukup lah. Satu hari masa Kak Aizan dalam bulan 10 macam tu, dalam bulan 11 macam tu, Kak Aizan ada tengok Facebook tau. Kak Aizan tengok dekat Facebook pasal Phone Life. Kak Aizan dengar Sadiq Din lah. Kak Aizan tak tahu lagi pasal Phone Life apa. Kak Aizan dengar Sadiq Din dia cakap dekat iklan tu, Sadiq Din bercakap pasal 12 konspirasi tu. Kak Aizan kata macam menarik lah. Tapi Kak Aizan klik kat situ, Kak Aizan tak tahu dengan siapa Kak Aizan nak cakap waktu tu. Dengan siapa Kak Aizan nak tanda. Tiba-tiba adalah satu hamba Allah ni, Amoy ni telefon kat Kak Aizan. Dia telefon, dia cakap, Puan ada klik dia punya iklan tu, dia kata. Lepas dia cerita lah pasal Phone Life, pasal apa. Kak Aizan bukan tanya apa tak, Kak Aizan cuma tanya dekat dia, dia boleh ubat sakit Kak Aizan tak? Boleh tak kalau Kak Aizan tahu dia sakit, dia boleh hilang ke tak? Dia kata produk ni memang produk yang terbaik kok, dia kata. Ni Puan Nurizan dia cakap macam tu. Lepas tu adalah dia cerita sebuah sikit pasal Phone Life, semua dah cerita kat Kak Aizan. Kak Aizan tertarik bukan sebab syarikat dia kukuh ke apa. Kau tu Kak Aizan memang tak pandang hal tu pun. Kak Aizan cuma pandang pasal produk yang boleh sembuhkan Kak Aizan. Bila dia cakap pasal produk tu, Kak Aizan terus beli dah. Kak Aizan join ahli RM91, Kak Aizan beli produk. Kak Aizan makan produk tu sebab apa? Sebab Kak Aizan ingat nak hilangkan Kak Aizan punya asma. Asma Kak Aizan memang power punya, 3-4 hari Kak Aizan kena pergi hospital, Kak Aizan pergi pasang kena sedut gas. Kalau kata pukul Kak Aizan pukul 11, 12 Kak Aizan pergi atau pukul 9 Kak Aizan pergi. Pukul 4 pagi sekali baru Kak Aizan balik. Dia nak pasang 2-3 kali, sekali bubuh tak load lah. Power punya asma, siapa yang kena asma dia tahu lah. Bila dia pasang gas tu, 2 kali, kadang-kadang 2 kali pun tak lepas lagi.
Masuk kali ketiga baru lepas pukul 4 pagi. Waktu bila dihampak macam tu, pada pukul 4 pagi tak balik nasi lemak Kak Izan. Tak jual lah. Kak Izan tak boleh lah nak jual nasi lemak. Siapa nak masak Kak Izan. Dan lagi satu produk, bila kita dah kena Parkinson tu, kita dah kena ubat asma tu, siapa yang biasa kena, dia akan jadi macam Parkinson tau. Badan kita jadi ketak macam dengan kita tak makan nasi 2 hari je. Jadi lapang macam mana, dia jadi ketak macam tu. Benarnya makan nasi, tapi dia jadi tak larat. Jadi ketak macam tu. Tapi Kak Izan buat juga nasi lemak Kak Izan, Kak tetap kau jual. Lepas tu Kak Izan dah dapat tu, Kak Izan makan tu, dalam masa seminggu macam tu Kak Izan punya penat dah tak berasa dah tau. Dah tak ada rasa ni, kebas-kebas hujung jari Kak Izan pun dah hilang. Kau hilang sikit-sikit dia hilang. Kak Izan kata, sikit juga kebas tu ni hilang. Tapi Kak Izan duduk lagi Kak Izan dalam bulan Kak Izan masuk ahli bulan 12, 2 hari bulan 12. Kak Izan masuk ahli pola ni. Tapi untuk kena produk je Kak Izan tak mahu tahu pasal syarikat pasal apa. Kak Izan nak tahu pasal produk dia je. Kak Izan nak makan produk, Kak Izan nak bagi Kak Izan sembuh je. Dalam bulan 3 sebelum tu Kak Izan operate. Kak Izan operation. Kak Izan ada cyst. Tahu tak cyst Kak Izan tu besar mana? 2 kilo. Kalau perut Kak Izan tu cyst tu 2 kilo. 2 biji tu 2 kilo. Lekat dia kebak 2. Bila Kak Izan duduk, kaki Kak Izan bengkak macam orang tersepit kena buah pinggang. Macam orang sakit buah pinggang. Okay? Bila Kak Izan duduk, kaki Kak Izan ni akan bengkak tu. Bila Kak Izan tekan, dia tak timbul. Dia tenggelam. Kak Izan pergi cek kat hospital. Kak Izan kata, kenapa kaki saya jadi macam ni? Doktor cakap kata buah pinggang. Bila Kak Izan jalan, kawan-kawan Kak Izan cakap apa tau? Amboi cik mengandung dan dia amu tak abak kat kami pun takkan mengandung. Saya nak bawa orang betul tak kalau orang mengandung kan? Kak Izan kata, dok, cik tak mengandung. Habis bila tengok perut Kak Izan ni, macam orang mengandung 6 bulan perut tu. Sebab cyst tu yang besar tu. Lepas tu Kak Izan operate. Bulan 3 Kak Izan operate. Operation buang cyst tu. Masa tu lah tangan Kak Izan tu, kaki Kak Izan dia jadi kebas sebelah badan tu. Bila dia kebas sebelah badan tu, yang lagi Kak Izan ambil produk PF. Kak Izan ambil PPGS, Kak Izan ambil Biovida, Kak Izan ambil BioF4, Kak Izan ambil Transfer Factor Plus, Transfer Factor Plus, Kak Izan ambil Kak Izan makan. Tapi saja dalam Kak Izan cakap produk Folas ni memang produk yang terbaik lah. Kak Izan makan dulu produk tu. Lepas tu kan, dah Kak Izan makan, hilang kebas tu dah hilang. Baru Kak Izan rasa, padah sakit aku dah hilang. Pasal apa aku tak mau cerita ke orang? Benda ni elok. Bagus ni aku makan benda ni elok. Masa tu lah Kak Izan baru nak belajar buat Folas. Okey, dalam bulan 2 macam tu, abang Kak Izan kena pergi ke Europe. Okay, dia kena pergi kerja di Europe. Bila masa abang Kak Izan pergi kerja di Europe, masa Kak Izan kebas tu, Kak Izan dah tak buat nasi lemak dah. Sebab masa sebelum Kak Izan ubat tu, Kak Izan kebas sebelah badan, Kak Izan pegang senduk pun jatuh, Kak Izan pegang sudik masak pun jatuh. So Kak Izan kata aku tak boleh berniaga, cakap kat suami sebelum dia pergi Europe, Kak Izan cakap abang, saya rasa tak boleh dah lah nak berniaga sebab saya dah sakit tangan dah kebas tak pasal. Suami cakap tak payahlah Zan, kalau dah sakit tak boleh berniaga lah. Duduk kat rumah lah dia kata. Kak Izan kata kalau duduk saja tak boleh. Kak Izan pergi ajak mengaji pula tu. Kak Izan pergi belajar ajak orang mengaji. Memang Kak Izan ada toliah ajak orang mengaji. Kak Izan pergi ajak orang mengaji. Tapi masa Kak Izan ajak mengaji tu memang padat lah. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 11 pagi Kak Izan pergi mengajar. Kak Izan balik masak sampai pukul 2. Lepas Kak Izan solat zuhur pukul 3. Kak Izan akan keluar pula sampai pukul 6 baru Kak Izan pergi ajak mengaji. Kak Izan bukan ajak kat rumah tak. Kak Izan akan pergi dari rumah ke rumah. Okey, rumah orang ni panggil satu rumah, Kak Izan akan pergi satu rumah ke rumah. Kak Izan akan atur jadual macam tu. Masa Kak Izan tu memang tak ada masa kat rumah nak. Kak Izan balik masak, solat, habis solat Kak Izan keluar pergi masjid pula. Kak Izan balik. Masa tu suami Kak Izan tak ada kat rumah. Suami Kak Izan pergi ke Europe. Dia kena kerja di Europe, dia pergi 2 bulan lebih kot. Okey. Dalam masa dia tu Kak Izan pergi jemput Tuan Andam. Masa tu Puan Marisa mai ke Kulim. Puan Marisa mai ke Kulim ni, dia bawa suami dia sekali. Lepas tu Kak Izan pergi jemput Marisa dengan suami dia pergi jemput Tuan Adam dekat restoran Jus ni ke kau kat sini. Siapa? Dengar tak? Okay,
Continue. Okey, Kak Izan pergi dekat restoran Yusnita. Itu kali pertama Kak Izan pergi jumpa Tuan Adam dekat situ. Dekat restoran Yusnita tu Kak Izan tengok Tuan Adam pandang Kak Izan semacam ya. Sebab Kak Izan bukannya pandai make up, Kak Izan bukannya pandai apa, Kak Izan tak ada. Kak Izan macam orang kampung. Memang Kak Izan orang kampung bukan. Tapi Kak Izan memang kampung, memang nampak tua. Memang Kak Izan tak kerti nak berfashion. Memang Kak Izan tak pandai nak make up, Kak Izan tak pandai apa. Masa pandangan masa tu Adam tu pun Kak Izan tak faham tau. Macam tak ada nak tertutup orang ni. Memang tak buat. Memang tak ada. Memang Kak Izan tak ada apa waktu tu. Memang Kak Izan tak tahu apa. Kak Izan pergi betul-betul bawa diri je. Tapi nak pergi nak bisnes, bayangkan orang yang pergi tak ada apa tapi nak bisnes. Kak Izan pergi dengar lah masa tu Tuan Adam buat sharing, buat BOP Kak Izan dengan suami Marisa. Masa dekat restoran Yusnita tu. Masa Kak Izan tengok Tuan Adam cakap tu, oh, bestnya kalau aku boleh buat bisnes ni. Macam mana cara aku nak buat ni. Lepas tu kan, Kak Izan balik daripada pergi belanja dekat Tuan Adam tu. Kak Izan dah cerita dah dekat jiran Kak Izan. Kak Izan dah cerita dah dekat kawan Kak Izan mula cerita. Walaupun Kak Izan tak reti, tapi Kak Izan dah cerita di produk ni bagus. Cik dah makan dah produk ni, memang elok produk ni. Tapi tak reti nak cerita pasal BOP, tak reti lagi. Lepas tu kali kedua Kak Izan pergi pula jumpa Tuan Adam dekat Kulingkoh. Tu pun Tuan Adam telefon. Nak jumpa dekat Kulingkoh tu Kak Izan pergi nak jumpa kat situ. Kak Izan pergi jumpa Tuan Adam, apa pun Kak Izan tak bawa. Betul tak Tuan Adam? Kak Izan tak bawa apa Tuan Adam? Memang Kak Izan tak bawa apa. Kak Izan tak ada apa. Kak Izan cuma ada handset saja. Handset Kak Izan pun masa tu Kak Izan cuma tahu WhatsApp ya. Kak Izan tak tahu status WhatsApp. Kak Izan tak tahu status FB tu tak mana pun Kak Izan tak tahu nak tekan. Lepas tu bila Kak Izan pergi jumpa kat situ, kali pertama Kak Izan pergi jumpa sekali dengan Puan Nas pun ada. Puan Nas cakap, ada tak laptop? Kak Izan cakap laptop tak ada. Laptop tak ada. Puan Nas kata kat Kak Izan, kalau nak main jumpa aku kena bawa laptop. Kalau nak belanja aku kena bawa laptop. Apa Kak Izan pergi, Kak Izan bawa laptop anak. Kak Izan pinjam laptop anak. Dia punya email semua ada dalam tu lah. Bila buat, semua guna nama anak lah. Semua guna nama anak, FB anak, apa semua anak punya lah. Kak Izan buat gitu. Kak Izan pergi belajar dengan tu sampai tu Adam kata dekat Kak Izan apa. Tu Adam telefon kat Kak Izan esoknya. Suruh Kak Izan pergi Kak Izan. Saya nak jumpa Kak Izan lah. Kak Izan cakap, Tu Adam. Kak Izan tak ada masa nak pergi jumpa Tu Adam. Masa Kak Izan penuh lah Tu Adam. Tu Adam cakap, kau tak boleh buat macam ni. Masa kau penuh tak boleh. Kau kena kurangkan, kau kena longgak sikit masa kau tu. Kau tu macam mana Kak Izan nak buat nak bagi korang longgak masa Kak Izan ni. Lama Tu Adam cakap Kak Izan fikir sendiri nak buat macam mana masa tu. Satu hari Kak Izan cakap suami Kak Izan tak ada kat rumah. Kan? Okey, Kak Izan kata tak apa. Kak Izan ambil cuti sebulan tau. Kak Izan ambil cuti ajak orang mengaji tu. Kak Izan masa tu sebulan. Kak Izan minta cuti. Kak Izan nak pergi belajar dengan Tuan Adam ni. Masa Kak Izan pergi belajar tu lah Kak Izan jumpa dengan Tuan Razi apa semua. Di situ. Dengan Puan Laili. Tapi masa pergi belajar dengan mereka mungkin mereka dah pandai. Kak Izan tak kerti apa lagi. Kak Izan tak tahu apa lagi. Kak Izan bawa pergi laptop. Kak Izan bawa laptop anak tu. Puan Nas suruh Kak Izan tekan laptop. Kak Izan mula-mula tekan. Kak Izan rasa ya Allah. Boleh ke Kak Izan nak tekan ni? Huruf pun Kak Izan tak tahu nak tekan, nak cari huruf tu mana tu Kak Izan tak tahu. Kak Izan punya takutnya, Kak Izan takut tekan. Kak Izan rasa macam macam nak meletup laptop ni Kak Izan nak pegang ni. Itulah perasaan Kak Izan masa Kak Izan nak buat benda tu. Kak Izan punya takutnya nak tekan laptop tu. Berani ke tak berani Kak Izan. Tu dia lah sampai tahap tu. Tuan Adam pun mesti terfikir, boleh ke aku nak ajak dia ni, orang tua ni, boleh ke buat. Kak Izan rasa itu perasaan Tuan Adam masa dulu. Tapi bila dia duduk cerita-cerita selepas-lepas dia mengaku kata dia memang dia rasa macam tu. Ada baru Kak Izan bodohnya aku. Kak Izan terasa macam tu tau. Tapi Kak Izan tak ambil buat lah. Bila Kak Izan pergi dengan Puan Nas ni dia masa dia ajak kita tu dia memang dia cengeng. Minta maaf Puan Nas, kita kata dia memang dia cengeng. Tapi hati dia sebenarnya dia baik. Siapa yang kenal Puan Nas, dia akan tahu macam mana baiknya Puan Nas tu tau sebenarnya. Dia nampak garang tapi dalam hati dia ada taman. Itu yang Kak Izan rasa. Memang Kak Izan takut semua bawa pergi laptop. Semua dia yang buat kat Kak Izan. Dia yang buat bertekan nak buat FPS kat Kak Izan. Semua dia yang buat kat Kak Izan. Lepas tu dia kata lain kali kalau nak main jumpa aku bawa laptop sendiri. Tak main, kalau tidak tak usah main jumpa aku tak mau. Kak Izan balik rumah Kak Izan kata macam mana aku nak beli laptop ni. Aku nak belajar, aku nak beli laptop. Kak Izan nak tekan laptop anak tu Kak Izan takut apa? Kak Izan takut
dia punya data-data ke apa kau Kak Izan takut hilang. Kak Izan tak berani nak tekan sebab tu sebenarnya. Tapi memang Kak Izan tertipu tu. Tapi kan Kak Izan punya nak buat, Kak Izan kata tak boleh. Dah aku nak buat ni. Aku kenal juga ada tu. Habis masa Kak Izan pergi jemput tuan, minggu kedua Kak Izan pergi jemput Puan Nas dengan Tuan Adam tu, dia pun suruh Kak Izan jadi speaker tau. Dia pun suruh Kak Izan berlatih cakap depan depa. Kak Izan punya Kak Izan punya ketak nak cakap tu, Kak Izan balik esok seminggu Kak Izan demam tau. Kak Izan mengaku seminggu Kak Izan demam. Kak Izan punya takut apa Kak Izan nak cakap, dia pun suruh Kak Izan, suruh dia pun cakap balik ke Kak Izan. Kak Izan nak cakap apa Kak Izan tak seminggu, bayangkan seminggu Kak Izan demam. Baik pada demam tu Kak Izan nak pergi dah jumpa Adam, Kak Izan accident dekat, ada orang ramai nak potong Kak Izan. Daripada depan dia nak, mungkin nak mencuri, dia potong motor Kak Izan jatuh motor kat situ. Dia nak, Kak Izan nak pergi jemput Tuan Adam lah waktu tu. Nak pergi jemput dekat Kuling Kos, tapi Kak Izan pergi naik motor. Tengok anak orang kan. Kak Izan tak ada lesen sebenarnya nak pergi naik motor tu. Dia mengaku Kak Izan tahu Kak Izan tak ada lesen, tapi Kak Izan ni naik motor. Kak Izan nak pergi jemput Tuan Adam tu sebab kereta Kak Izan rosak. Tapi bila dah terbalik tu, Kak Izan dah bahawa Kak Izan dah tak boleh nak lipat, tak boleh apa. Nasib baiklah ada orang kereta mai berhenti dekat Kak Izan. Kak Izan bangkit, orang tu suruh Kak Izan balik, tak bagi pergi dah dekat Tuan Adam tu. Kak Izan telefon Tuan Adam, Kak Izan minta maaf, Kak Izan tak boleh pergi jemput Tuan Adam. Kak Izan jatuh motor. Memang Kak Izan dah cakap macam tu dekat Tuan Adam. Tapi yang bestnya, Kak Izan dapat juga beli laptop tahun lepas suami Kak Izan balik daripada Europe tu. Lepas suami Kak Izan balik pada Europe, Kak Izan minta kat abang boleh tak saya nak beli laptop. Dia kata nak beli laptop dengan apa? Dia kata ada ke duit nak beli laptop. Sebenarnya masa Kak Izan buat jual nasi lemak tu, Kak Izan menabung tau. Sehari Kak Izan cuma ambil RM30. Biasalah jual nasi lemak bukan dapat ribu-ribu pun. Paling tinggi 300 ke 400 sehari. Kan? Kak Izan cuma ambil RM30 saja. RM30 Kak Izan simpan untuk tabur dan RM70 Kak Izan main kutu. Kak Izan buat kutu tu Kak Izan main. Dapat duit kutu tu Kak Izan masuk dalam bank. Duit yang Kak Izan tabung tu, Kak Izan duduk di rumah lah. Kak Izan pun tabung, Kak Izan tabung ayam. Kalau tabung lain mungkin Kak Izan boleh buka. Kak Izan kata aku bubuh tabung ayam aku tak boleh. Kalau aku ketuk baru aku boleh ambil duit tu. Duit tu Kak Izan cakap kat suami abang. Boleh tak kalau Zah nak minta izin, Zah nak pecahkan tabung Zah ni, Zah nak beli laptop. Dia kata pecah ha, dia tak ada nak guna duit tu, pecah ha, dia tak nak beli laptop. Kak Izan baru ketuk tabung tu, Kak Izan tahu dah Kak Izan kira duit tabung Kak Izan tu. Kak Izan dapat berapa? Dalam tabung Kak Izan simpan RM30. Lama Kak Izan duduk berniaga daripada awal tu. Hari-hari masuk tu orang kata menabung, walaupun sikit kita menabung, kita akan dapat juga hasil dia. Kak Izan ketuk tabung Kak Izan tu, Kak Izan dapat RM5,000 tau. RM5,000 duit Kak Izan tu. Kak Izan ni seronok ni boleh beli laptop ni. Kak Izan beli, berhimpun, dah ambil duit tu. Kak Izan telefon dekat Tuan Adam. Suruh beli laptop kat Kak Izan. Tuan Adam beli. Harga dia dalam 1.7 lah Adam. Laptop tu 1.7 buat balik kat rumah kan. Dia Kak Izan balik kat rumah. Suami Kak Izan cakap apa? Zan laptop tu bagi kat Ikhwan lah Zan. Dia kata Ikhwan nak belajar. Kak Izan kata ya Allah. Kak Izan ni ayat mata kat sini. Kak Izan teriak tau. Kak Izan teriak sebab apa? Sebab Kak Izan nak guna laptop. Tiba-tiba suruh bagi dekat anak Kak Izan yang nombor 3 tu. Tapi 1,700 Kak Izan masih lagi ada balance. Duit hak balance tu Kak Izan ambil. Kak Izan senyap-senyap. Kak Izan cari dalam marketplace. Kak Izan pergi klik kat situ. Kak Izan cari laptop terpakai. Kak Izan jumpa lah dengan satu adik ni. Laptop tu 1,300. 1,300 macam tu dia jual dekat Kak Izan 1,300. Tapi dia duduk di Selangor. Kak Izan minta tolong post file Mi. Kak Izan kata Kak Izan nak minta tolong tolong tengok tak Mi. Dia ada dekat Selangor, duduk kat Selangor. Boleh tak Mi tolong tengokkan laptop yang Kak Izan nak ambil ni okey, kata okey. Tapi Syami pun pergi. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat dekat Tuan Syami tu. Dia pergi tengok laptop tu, dia cakap Kak Izan, Kak, dia kata laptop ni okey kau boleh ambil. Okey, Kak Izan kata boleh. Kak Izan paying duit dekat dia pergi tengok. Kalau kata okey baru bayar, kata okey jangan bayar. Sebab Kak Izan takut nanti Kak Izan dah tak pandai pasal laptop, tiba-tiba sampai kat rumah jadi benda lain. Kan bila dapat laptop tu kan. So Kak Izan marah sebab Kak Izan tak. Dia cakap Kak Izan untuk apa? Beli ni untuk apa? Nak guna untuk apa laptop ni dia tak. Sedangkan Izan tak pandai pun. Memang Kak Izan cakap Kak Izan tak pandai. Tapi Kak Izan kata Kak Izan nak buat. Kak Izan nak berniaga ni. Kak Izan nak buat bisnes ni. Walaupun Izan tak pandai.
lama-lama dah pandai. Tapi Kak Izan pergi jumpa. Kak Izan pergi, Kak Izan minta. Memang Kak Izan rasa seronok sangat bila Kak Izan ada laptop. Kak Izan dah boleh buat apa semua. Kak Izan pergi jumpa puan. Kak Izan ada laptop. Kak Izan dah boleh buat dah kerja. Kak Izan macam mana Kak Izan nak buat. Tapi Kak Izan tak pandai nak pergi ke mana pun. Kak Izan tak pandai nak pergi nak buat Google My Shop. Kak Izan tak pandai nak buat. Jadi Kak Izan tak pandai. Tapi Kak Izan kata tak apa, aku nak belajar. Kak Izan telefon kat Tuan Adam, Kak Izan nak belajar apa nak buat. Tapi Alhamdulillah, Kak Izan boleh buat benda tu dan Kak Izan boleh guna laptop apa yang Kak Izan ni sekarang ni. Bolehlah setakat yang Kak Izan mampu. Tapi sekurang-kurangnya Kak Izan dah tak kata dah Kak Izan tak pandai. Kak Izan dah pandai dah nak cari benda-benda lain. Kak Izan dah pandai dah post dalam Facebook. Kak Izan dah pandai dah nak post apa-apa dalam status. Tuan Adam ajak Kak Izan nak post dalam status WhatsApp tu. Dia tunjuk kat Kak Izan video satu-satu dia buat tau. Punya penyabaknya Tuan Adam tu nak ajak orang yang macam Kak Izan ni. Dia sabar sungguh-sungguh dia ajak Kak Izan. Sungguh Kak Izan memang Kak Izan tak ambil seperingah dekat Tuan Adam. Memang dia ajak Kak Izan satu-satu. Orang yang tak patut Kak Izan kata orang yang tak pandai. Jangan kata dia tak pandai. Belajar dulu baru kita tahu tahap kita tu duduk dekat mana. Jangan kita nak rasa tak boleh buat, tak mau buat dah. Tak payah ni dah. Dok, Kak Izan tak macam tu. Sebab lagi Kak Izan kata Kak Izan nak belajar. Kak Izan nak belajar. Kak Izan akan telefon Tuan Adam. Kak Izan tanya Tuan Adam minggu hari ni ada kelas tak Tuan Adam? Kak Izan akan telefon Tuan Adam tanya. Sebab apa? Sebab Kak Izan nak. Kak Izan nak ada benda tu. Kak Izan nak belajar benda tu. Kak Izan dah ada barang. Tapi Kak Izan tak buat rugi. Kak Izan rugi sangat-sangat. Peluang dah ada depan mata kita dah. Kenapa kita tak mau buat? Kan? Siapa yang rasa-rasa dia tak boleh lagi lah buat macam ni. Jangan takut nak telefon lah. Jangan takut nak telefon dekat kita punya upline. Jangan takut nak telefon dekat kita punya Tuan Adam dengan Puan Nas. Mereka akan cerita semuanya. Mereka akan cerita semuanya. Tapi kita kena tahan lah sikit. Orang yang tak pandai macam Kak Izan, kena marah sikit. Kak Izan nak merajuk. Kak Izan nak kata tak mau. Kak Izan nak kata tak boleh. Tak maulah belajar dengan Tuan Adam dengan Puan Nas. Garang sangat nak ajar. Bila kita nak reti? Betul tak Kak Izan tanya? Betul tak? Cuba komen kan Kak Izan nak tengok. Cuba komen. Betul tak kalau kita tak pandai tapi kita masih nak rasa diri kita tak pandai lagi, kita tak mahu belajar. Takkan dia nak main ajak kita. Tuan Adam takkan main sendiri nak main ajak kita kalau kita sendiri yang tak pergi. Kalau kita sendiri yang nak kata, tunggulah Tuan Adam dengan Puan Nas main ajak aku. Boleh tak macam tu? Tak boleh kan? Tuan Raziz, boleh tak macam tu Tuan Raziz? Tak boleh kan? Tuan Raziz turun daripada Selangor sana main sini nak belajar. Semua Kak Izan yang duduk tepi hidung tak mahu pergi. Rugi sangat-sangat lah Kak Izan. Tapi satu Kak Izan pesan nak belajar. Janganlah nak ada hati lembut sangatlah. Jangan nak tisu-tisu sangatlah. Kita semua dah tua-tua dah pumuk-pumuk dah. Tak payah nak rasa lembut sangat hati. Merajuk sikit-sikit nak merajuk sikit. Sorry ni orang nak merajuk-merajuk. Tak payah nak rasa merajuk-merajuk. Tambah yang muda-muda, yang umur 20, 30, 40 tu. Lagi muda kot, tak payahlah nak terasa. Kuat sikit lah, kuat sikit jiwa tu, kental sikit jiwa tu. Belajar betul-betul, rugi sangat tau. Ilmu ni kita tak dapat dah kat mana-mana, kita takkan dapat dah. Tak ada orang yang nak main, nak sondai kita nak main ajak, kita tak ada. Kak Izan buat, Kak Izan seronoknya bila Kak Izan pergi, Kak Izan dengar CD Tuan Sadiqdin dia cakap apa? Kata yang orang cakap no tu, kita kata yes tu. Kak Izan paling seronok yang tu. Kak Izan pergi jumpa orang kata tak mau. Dulu mula-mula Kak Izan pergi dekat Tuan Adam, orang cakap tak mau. Saya tak boleh buat dah Tuan Adam. Orang tak mau pun. Kak Izan besok kata kat Tuan Adam dengan Puan Nas. Orang tak mau. Bila suami Kak Izan kata tak bagi, tak mau cakap tak. Suami saya tak bagi dah. Kak Izan tak tahu kat mana pergi buat. Kak Izan pergi, Kak Izan tak tahu apa sebenarnya benda tu. Tapi bila sekali Kak Izan dengar, Tuan Sadiq dia Kak Izan dah kau ingat berulang-ulang kali kita akan dengar yang tu. Sebab yang dia kata no, orang kata no, kita kata yes. Bila orang kata no sekali, kita kata yes. Kak Izan pergi dekat jiran dia, Kak Izan atuk ni, mereka kata no, Kak Izan kata Alhamdulillah sebab tolak saya. Kak Izan pergi lagi orang kata no, Kak Izan Alhamdulillah terima kasih tolak saya. 10 orang kita balik. Kita balik, 10 orang kita balik. Kak Izan punya nak orang kata Sadiq dia nak ada 20, Kak Izan dapat 10 lah. Tapi boleh lah sekurang-kurangnya Kak Izan cuba 10 tu. Tapi bila dalam 10 tu seorang kata yes, Kak Izan rasa nak loncat lagu bumbung. Boleh kot.
Kak Izan rasa punya seronoknya bila orang kata yes tu. Betul dia kata kalau dalam 10 tolak 1 mesti ada. Tapi kita biasa tak buat macam tu. Ada tak yang 10 kata no, kita kata yes? Ada. Ada. Kalau ada bagus lah, Tuan Aziz memang akan naik cepat. Tapi selalunya orang yang kita tengok dalam ni ya, yang muda-muda yang ni, bila orang kata no, mesti kecut. Mesti sedih, mesti rasa luluh, mesti rasa luntuk dah diri. Tak mau dah buat dah. Orang kata sekali kata no, tak mau. Mesti rasa tak mau. Ada tak yang macam tu? Yang Ada. macam Kak Izan dulu. Kak Izan tanya ni, ada tak ni? Okey, kalau ada, Kak Izan minta buang aja tu. Buanglah perasaan tu. Kalau orang kata no, Alhamdulillah. Dia kata no, Alhamdulillah. Lama-lama kita akan dapat yang akan kata yes, yes, yes. Cuba buat betul akan jadi benda tu. Kak Izan dulu penakut sangat-sangat ni. Lepas jumpa orang kat luar pun kita takut. Walaupun Kak Izan jual nasi lemak, Kak Izan nak kira pun Kak Izan tak kerti. Kak Izan bagi nasi lemak. Dia nak bagi balance, Kak Izan tanya, Kak Izan nak bagi balance kat dia, berapa Kak Izan nak kena bagi balance Berapa ringgit balik Kak Izan nak bagi balance. Orang yang habaq kat Kak Izan balik balance tu. Kalau orang nak tipu Kak Izan pun senang-senang orang tipu. Tapi yang Alhamdulillah Kak Izan syukur sangat-sangat, jujurnya orang tu, Kak Izan dia bagi dekat Kak Izan duit 20, Kak Izan bagi balance kat dia 50, dah balik rumah dah main hantar balik makcik. Tadi makcik bagi kat saya balance banyak sangat. Saya bagi kat makcik 20, makcik bagi kat saya 50. Cerdik ke tak cerdik Kak Izan? Confirm tak cerdik kan? Kak Izan pun mengaku kita tak cerdik kan? Tapi orang tu jujur. Kalau kita jujur dengan orang, orang mesti jujur dengan kita. Percayalah cakap Kak Izan. Kak Izan tak pernah suruh orang pun, kita tak pernah bagi tu. Lebih siap bersedekah macam itu lagi. Kak Izan akan selalu bersedekah macam itu. Asyik lebih Kak Izan takkan buat balik dah. Kita akan pergi hantar kat masjid. Kemudian kita akan pergi hantar. Tapi itulah Kak Izan nak pada yang muda-muda, pada yang baru masuk, pada yang dah lama masuk ke, yang mana hati kedai tu Alhamdulillah. Tapi yang mana rasa hati tu lembut sangat, rasa ni sangat, pergi jemput Tuan Adam dengan Puan Nas. Cakap dekat mereka telefon, mereka kami nak kucing dengan Puan Nas dengan Tuan Adam. Pergi kucing dengan mereka. Mereka marah sikit pun. Ada kacang cikgu marah. Tok guru marah kita. Kan? Kan kita nak marah balik kat tok guru tu. Habis ilmu kita tak ada semua tertarik, Allah nak tertarik semua. Tapi kalau kita pergi jumpa dia, kita serah diri dekat dia, kita minta dia ajak kita, dia takkan tolak. Percaya cakap kita, Tuan Adam dengan Puan Nas takkan tolak kita kalau kita nak pergi belajar kat dia. Dia pun akan ajak kita. Cuma garang sikit lah. Okey lah, garang sikit, garang manja. Kan? Tapi Kak Izan cakap macam tu lah, pada siapa yang betul-betul, orang baru yang betul-betul nak belajar. Tak kira lah orang lama pun sama lah, orang tua-tua. Ingatlah kita tak duduk kat orang tua-tua lah ni. Kita nak belajar nak buat duit kot. Kita nak berbisnes kot. Kalau kata kita nak berbisnes, tolonglah Kak Izan cakap macam tu. Jangan jadi macam Kak Izan dulu. Jadi macam Kak Izan dah. Berani. Cakap macam tu ni, Kak Izan puji diri sendiri ni. Kak Izan berani lah ni, Kak Izan dah tak takut tau. Kak Izan dah tak takut. Kak Izan dah berani buat dah. Okey, tapi memang best lah dalam Falaih ni, memang best. Kalau dah kita dah tahu produk dia yang bagus dah, kita dah tahu semuanya, dia punya syarikat dah kukuh, produk dia yang terbaik dah. Teruskan dah, jalan terus. Satu kita dapat tolong orang, satu dapat kita tolong poket kita. Poket kita yang dah tak ada, kita dapat tolong poket kita, kita dapat tolong orang yang itu yang nak tu. Siapa yang rasa-rasa boleh buat macam tu? Pada orang baru tau, Kak Izan pesan ni, pada orang yang baru-baru masuk, yang baru daftar, Kak Izan tengok tadi ada seorang Kak Izan punya sukses lain, nama Muhammad Syakir. Mak Syakir jangan lembut sangat, Mak Syakir keras sikit. Tolong Mak Syakir buka minda, memang muda lagi, Dua Firdaus, Amirul. Kan muda lagi, umur baru 20 tahun, baru 23 tahun, masa hampa nak pergi ke depan tu jauh lagi. Masa depan tu, tapi kalau buat betul-betul pula dalam masa 2-3 tahun, insya-Allah dah boleh tenang-lenang dah. Cuma pulun lah ni, pulun aja. Jangan nak rasa tak boleh dah, tak mau lah dah, jangan. Kak Izan minta tolong buat betul-betul. Buat betul, kalau pergi makan gaji pun takkan dapat gaji yang banyak dah lah ni, mumpung aja. Siapa yang biasa kerja dengan
kerja kilang, jadi operator macam Kak Izzah dulu, dia akan tahu dah macam mana gaji orang bayar nak naik gaji setahun dibagi RM4. Cuba bayangkan kenaikan gaji setahun RM4. Nak beli susu anak pun tak lepas. Masih lagi nak pergi duduk kat kilang. Kau masih lagi nak bertuankan orang ke. Jadi bos sendiri. Buat kerja sendiri. Mesti boleh punya dengan Fulan. Exam saya memang boleh dengan Fulan. Memang boleh. Tak ada yang kata tak boleh. Kata apa? Kak, Okey, kita open, ada siapa nak tanya kepada speaker hebat kita? Ada soalan? Silakan. Boleh kat chat pun boleh. suami sekarang kata apa? Ada siapa nak tanya? Ya, speaker saya. kita? Suami sekarang macam mana feedback lepas tengok kemajuan Kak Izzah ni? Tak dengar apa dia? Tak dengar. Suami macam mana sekarang lepas tengok Kak Izzah sekarang ni? Tu kan macam tak bagi kan kalau cerita Kak Izzah tu. Sekarang ni dia dah bagi dah. Sekarang kalau Kak Izzah buka laptop, dia suruh duduk depan dia. Okey, dia sekali nak dengar. Okey. Dia akan dengar sama-sama dengan Kak Izzah lah. Dia Alhamdulillah. dah tak ada perasaan marah dah, tak marah dah Kak Izzah macam dulu. Tak bagi Kak Izzah buka laptop. Dulu Kak Izzah buka laptop, dia akan pasang TV kot kuat. Tapi lah ni tak dah. Dia pun duduk sama-sama dengan Kak Izzah. Dia tak bagi Kak Izzah pakai ni. Dia benda-benda Allah ni, dia tak bagi pakai benda nak sebut pun dah tahu nama. Dia tak bagi Kak Izzah pakai dah. Dia pun nak dengar sama. Kak Izzah buka bagi dia dengar. Lagi time Kak Izzah ni, dia tengok TV dia kuat, Kak Izzah pasang mati. Alhamdulillah dah tak ada ni. Malahan dia pun selalu duduk, ya Allah, jayakanlah bini aku ya Allah. Kan, Alhamdulillah. Aku ingat sangat. Ada lagi soalan nak tanya? Umur Kak Izzah sekarang berapa Ya? Umur Kak Izzah sekarang berapa Agak-agak 50 kot. tak sampai lagi pun. Kesian dia. Kak Izzah tak sampai lagi pun 50. Dia muda Sebenarnya dari umur Kak saya Izzah lah. 48. Tapi Kak Izzah ni sekolah tak pandai. Kak Izzah sekolah tak pandai. Kak Izzah sekolah sampai tingkatan 5 je. Kak Izzah nak sambung ke peringkat lain, mak Kak Izzah cakap apa? Tak payahlah ngaji sekolah pandai-pandai. Tahu nombor pas je. Kak Izzah tahu nombor pas je lah. Kan? Sebab mak Kak Izzah bukan pasal tak bagi sekolah. Kenapa? Sebab dia tak ada duit. Adik-beradik kami 15 orang tau. Kak Izzah anak yang ke 13. Alhamdulillah. 15 adik-beradik, satu mak, satu ayah. Alhamdulillah. Bola. Ramai tu. Sebab tu nak pergi sekolah dah ramai yang atas dia dah kata kat bawah dia tak payahlah pergi sekolah. Sebab apa? Sebab mak tak ada duit sebenarnya. Ayah Kak Izzah pun buat kelapa sawit je. Kerja dengan orang. Gaji 180. Masa Kak Izzah kecil-kecil dulu, makanan yang paling besar bila kami dapat, ayah dapat gaji tahu makan apa? Paling orang kata paling mewah sekali, fishball, fish cake. Buat masak kunyit. Itulah paling besar makanan kami. Dah ni fishball, fish cake sekupis RM3 kan. Dulu kami makanan paling mewah itulah. Tapi Kak Izzah nampak dalam family Kak Izzah tak ada satu pun yang sekolah pandai, semua sampai tingkatan yang bawah atas pada Kak Izzah, kakak Kak Izzah yang duduk bawah Kak Izzah sampai tingkatan 5 lain semua tak sampai. Semua sampai darjah 6. Macam gitu je sebab tak mampu nak sambung, nak cara anak belajar. Okay, itu Puan Marisa tanya apa perasaan Kak Izzah masa dia call dulu. Dia transfer account. Okey, masa Puan Marisa call Kak Izzah tu, dia cerita pasal bisnes kat Kak Izzah. Kak Izzah tak dengar pun. Kak Izzah tak baca pun yang tu. Masa dia call Kak Izzah, dia cakap pasal produk baik. Kak Izzah memang seronok. Kak Izzah seronok sangat-sangat ni pasal produk. Boleh sembuhkan Kak Izzah. Sebab Kak Izzah dah makan macam-macam produk. Kak Izzah dah makan, kalau Kak Izzah nak makan sebut apa, produk X, produk Y, produk apa yang orang buat pasal boleh apa, kejutkan sis, pasal boleh hilangkan asma, pasal semua Kak Izzah makan. Mainlah produk tu, 1,000 lebih pun Kak Izzah akan beli. Mainlah produk yang Kak Izzah cukup beli tak? Satu. Produk Shakli tu Kak Izzah beli. Kak Izzah nak ambil yang paling mahal tau. Kak Izzah ambil Vivik tau. Tiap bulan Kak Izzah akan beli sebulan 2 botol Vivik. Vivik sebotol dah 400 lebih. Kak Izzah beli sebulan 2 botol, Kak Izzah makan Vivik tu. Tapi sis Kak Izzah bukan makin besar, bukan makin kecil, makin besar. Alhamdulillah. Dia jadi makin besar sebab tu Kak Izzah berhenti. Dia kata tak boleh makan dah, minta maaf tak boleh makan dah. Kak Izzah tak boleh nak kecutkan sis Kak Izzah. Kak Izzah nak
Tapi Kak Izan tak kenal for life masa Kak Izan ada sis. Kalau Kak Izan ada sis masa Kak Izan kenal for life, Kak Izan rasa Kak Izan tak pergi operation. Sakit kot. Kan? Sakit kot operate tu. 4 kali Kak Izan operate buang sis. Apa tu 4 kali Kak Izan pergi operate nak buang sis ni 4 kali. Kali yang keempat buang semua habis. Ganggu habis Kak Izan punya rahim, Kak Izan punya habis semua buang. Tak ada apa. Kalau tak buang itu Kak Izan rasa dia sebab masa dia peroperate tu dalam tu yang bulat tu dipotong dua, dalam tu ada 63 kilo yang hidup, yang aktif. Jangan buat main-main lah dengan sis. Kalau orang perempuan, orang rumah cakap ada pasal sis ni, jangan kata sis ni dia tak akan membesar. Sis ni dia membesar. Ada apa Dia Kak Izan? Ya? Ada apa lepas potong tu? Ulang balik dia. Ada apa Dalam bila kita masa operate tu, Kak Izan ada 2 karung tau, dua ketui yang besar. Tu yang 2 ketui tu berat dia 2 kilo. Ui, besar. Lepas tu dipotong tengah tu, dipotong 2 tu, dalam tu kami kira dengan doktor sendiri ada 63 biji yang kecil-kecil. Ada yang besar, ada yang dalam tu dia nak membesar lagi tu. Doktor kata kat Kak Izan kalau benda tu pecah, kalau benda tu dah membesar, dia kata rasa-rasa dia kata habis penuh dalam perut. Sis jahat yang ada dalam Kak Izan punya ketui tu. Kami pun tak percaya tengok ni. soalan-soalan. Ya. Lepas Kak Izan makan TF, Ya. so masih pergi operation lagi ke tak pergi operation yang Ya. kata 2 kilo itu? Tak. Masa Kak Izan operate sebelum Kak Izan jemput TF. Oh, dah Sebelum Kak Izan jemput transfer factor. Kalau Kak Izan kata kalau Kak Izan jemput lepas Kak Izan jemput transfer factor, Kak Izan tak pergi dah operation, Kak Izan akan makan transfer factor rasanya sembotai Kak Izan buat 2 hari kot. Kak Izan, Ya saya. Kak Izan tak cerita yang Kak ada ketulan dekat dekat tempat tu hilang, awak akan makan transfer factor hilang kan benda tu kan? Yang apa? Dekat payudara Kak Izan. Ketulan. Ketulan. Ada ketulan sebesar besar pada duit 5 kupang. Bila Kak Izan mandi, kan orang perempuan selalu mandi, dia akan cek dia punya payudara untuk cari ketulan tu. Okey, Kak Izan buat sebesar duit 5 kupang, besar tau. Kak Izan makan transfer factor, Kak Izan makan dengan Revida. Okay, Kak Izan makan itu. Hilang, Alhamdulillah. Tak ada langsung sekarang ni, tak ada kecil. Kak Izan pergi kat hospital, doktor dah masuk, Kak Izan masuk, orang bagi buat apa tu dah masuk dalam terowong tu. Nak sebut tak tapi. Kak Izan masuk terowong tu. CT scan. Okey, CT scan tu nak masuk dalam tu, sebelum kita masuk, dia pun suruh kita minum ayak tau. Ayak warna biru. warna kuning, warna biru tu. Dia bagi Kak Izan minum tu, dalam masa sejam dia suruh habiskan sebotol tu. Ya. Sebab dia kata apa, dia nak bagi nampak urat berpisah. Urat tu dia kata nampak dengan benda yang dia percari tu akan terpisah. Benda tu. Sekali dengan sis yang dalam tu, dalam perut Kak Izan tu, dia pernah buat sekali tu. Masa tu yang nak terpisah apa banyak. Orang kata saluran usus Kak Izan tu dah banyak melekat pada sis yang besar tu. Dia pernah buat tu. Sebab tu Kak Izan tak boleh buat di hospital kulit. Kak Izan kena buat di hospital Al-Ustaz. Sebab masa tu doktor cakap dekat suami, kalau operation ni dia kata isteri tuan ni dia kata mungkin 70-30. Tak, dia bagi contoh macam tu. Cuba bayangkan kalau doktor cakap macam tu, 70-30, apa perasaan apa? Apa perasaan tuan-tuan dengan perempuan? Nangis lah jawab dia. Islam maksudnya. Kak Izan rasa macam nak terduduk kaki Kak Izan ni macam tak pelanggar tanah lah. Kak Izan berdiri tu punya takutnya nak pergi ke hospital. Kak Izan operate 1 bulan 3. Punya takutnya begitu saja yang tahu. Dah pergi pula tak makan. Bayangkan dia tak makan 2 hari, dia pun tak bagi makan apa langsung sebelum operate tu 2 hari tak bagi makan apa. Tapi Alhamdulillah lah Kak Izan dah buat ni. Kak Izan semenjak Kak Izan dah konsum TF ni, Kak Izan dah konsum produk for life. Produk apa yang tak ada kat rumah Kak Izan? Kak Izan rasa yang tak ada kat rumah Kak Izan lah ni apa TF Pro je kot. Yang tu aja yang tak ada. Yang lain semua dah. Oh, dah beli. Semua Kak Izan tak beli. Kak Izan dapat produk free. Kak Izan tukar dengan poin Kak Izan himpun. Yang suami Kak Izan himpun yang Kak Izan tukar produk free. Tukar produk free. Okey, tadi lepas makan tu apa jadi ketulan tu? Kalau hilang tu tuan-tuan, tak ada langsung. Hilang. Berapa lama lepas makan? Dalam masa 2 minggu je. Wow. 2 minggu je Kak Izan makan yang tu dia hilang. Tu apa TF? TF. TF dengan Revida.
Tapi Revida sampai sekarang tak pernah putus. Daripada awal Kak Izan masuk sampai lah ni tak pernah putus Revida. Kak Izan ambil megadose ke biasa? Kak Izan ambil 6 biji. 6 biji. Pagi 3 malam 3. Revida Kak Izan minum 1 pagi 1 malam je. Satu botol ke satu cup? Satu cap. Satu Satu cap dia cup. bagi. Okey, satu cup. Satu botol kalau Kak Izan. Satu botol pun boleh. Dah nak botok dah ni dah. Nak botok. Jangan botak. Tapi sungguh minum Revida tu 2 pagi 1 malam Botok 1 dengan biji TF plus. LP banyak tak apa minum botol. Apa lagi satu Kak Izan cakap jangan sayang lah. Kalau isteri cakap sakit yang ni sakit ni bagi dia. Jangan bagi dia selang-selang. Jangan bagi dia kalau dia kata dia nak senang-senang makan, cakap kat dia macam ni Kak Izan ajak cakap kat dia macam ni. Pilih yang mana nak. Ni dia bagi ubat, yang ni untuk elak, yang ni untuk racun. Nak rasa nak ambil yang mana pilih. Abang Kak Izan cakap kat Izan macam tu. Ubat lambok, makan tak mau, makan. Kak Izan tak pernah miss benda tu. Itulah tu Kak Izan kata kalau ada peluang yang dibagi peluang macam ni untuk buat TF yang baik. Buat. Buat lah. Makan produk ni. Produk dia the best. Memang the best lah produk ni. Akan buat hasil eh? Buat. Kak Izan buat hasil. Kak Izan pergi cerita kat orang. Kak Izan kalau dapat produk free, Kak Izan akan bawa produk free buku dalam beg. Kalau Kak Izan nak pergi kedai, Kak Izan bawa produk tu. Bila Kak Izan tengok orang ni, Kak Izan akan tanya sakit apa ni? Kak Izan akan tanya dia sakit apa? Nak tak kalau saya cuba produk ni? Dia kata dia nak, Kak Izan akan jual yang Kak Izan dapat. Kak Izan nak kan Kak Izan dapat produk free, Kak Izan akan jual yang tu, Kak Izan akan dapat mesti duit tu. Duit tu nanti Kak Izan akan pusing balik, beli balik. Lebih dia jual nasi lemak lah. Oh, betul. Betul lebih nasi lemak, betul. Nasi lemak Kak Izan dalam kena cedok. 2 tong Kak Izan bawa pergi. 10 kilo. Nasi lemak. Ha? Jual satu botol daripada nasi lemak. Jual nasi lemak. Tapi mesti Kak Izan jual nasi lemak tu banyak orang je main macam ni dekat Kak Izan. Dia bagi dekat Kak Izan 300. Kak, sat lagi siapa main ambil? Kak bagi lah Kak. Kak tukar. Esok dalam seminggu esok ada pula orang main bagi Kak Izan kata 400. Kak, nasi kau ni jangan jual Kak. Kak tukar. Kak Izan tak tahu rezeki apa main kat Kak Izan macam gitu. Murah sangat rezeki Kak Izan macam gitu. Tengok tu. Orang main macam gitu Kak Izan. Tapi Kak Izan punya berniaga, orang tua-tua yang umur 60 ke atas, beragama, Kak Izan tak pernah ambil duit. Ambil lalu apa pun kita tak pernah ambil duit. Kak Izan tak pernah jual kat mereka. Lelaki kan, perempuan kan, Hindu kan, Cina kan, Kak Izan tak pernah jual. Kak Izan tengok dia memang taklah, dia memang orang kata beragama ke ataupun cacat ke apa ke, Kak Izan memang tak pernah ambil duit. Makanlah sebanyak mana dia nak makan, daripada dia makan. Kak Izan kau bagi free macam tu. Tapi Kak Izan pun ada orang pun main macam tu kok. Bagi kat Kak Izan kok ini ni kok saya sedekah kok tak payah makanan kok sedekah ni kok tak payah jualan ni. Okey, soalan tambahan. Bagaimana Kak Izan atasi masalah boleh bercakap ni? Ini cukup hebat dah jadi super power ni. Macam mana cuba share sikit. Apa dah dulu asal tak pandai bercakap langsung asal dah yang lain nak dengar ni. Macam mana boleh atasi masalah tu? Ini dah macam Puan Nas sekarang ni. Cuba Kak Izan cerita. Okey, Kak Izan masa mula-mula Kak Izan memang takut nak cakap tau. Takut tau. Kak Izan takut apa Kak Izan ketak Kak Izan tu, Kak Izan rasa macam mana Kak Izan memang gugup. Kak Izan memang takut sangat-sangat nak cakap. Kak Izan pun tak tahu pasal apa Kak Izan takut sangat. Tuan ada habang kata lek cuba cakap Kak Izan sini dah berpeluh dah kaki-kaki ni. Lagu ni. Tak berpeluh ni. Ni kepala ni berpeluh sejuk tangan-tangan. Kak Izan pun tak tahu macam mana Kak Izan nak buat. Tapi Kak Izan tak tahu bila Kak Izan mungkin Kak Izan duk masuk kelas pagi kot. Kak Izan duk masuk kelas pagi, lagi satu Dok Adan duk suruh bercakap lawan perasaan takut kau tu. Kau jangan takut sangat nak bercakap, kau bercakap je apa yang kau ni kau bercakap. Mungkin dia bagi peluang bercakap depan orang ramai kot, depan orang yang lebih pandai. Depan orang yang lebih, orang kata lebih berkebolehan pada kita kot. Kak Izan cakap. Selama ni Kak Izan duk cakap. Memanglah Kak Izan guru mengaji. Kak Izan duk cakap dekat anak murid Kak Izan. Ramai kot anak murid Kak Izan tapi budak-budak. Kan? Mana yang sama dengan Kak Izan. Tapi bila Kak Izan cakap mungkin dalam ni Kak Izan ada datuk. Ada doktor. Ada semua engineer. Ada Ustaz Nazri Raihan dalam ni. Ustaz ada Nazri Ustaz Raihan. lagi. Ustaz jangan tanya saya agama sudah lah. Tak boleh jawab.
Ya, Mungkin orang berkat- yang lebih berpengaruh daripada Kak Izan. Kak Izan cuba bercakap, Kak Izan cuba. Mungkin di situ Kak Izan ada keberanian kot. Tapi terima kasih lah pada Tuan Adam dengan Puan Nah yang didik Kak Izan macam ni. Yang bagi peluang Okey. Kak Izan bercakap macam ni. Okey, terima kasih.